C pergi dekat C. Okey, C dia pergi juga dekat C. Okey. Ini adalah graf yang terhasil daripada matrik yang ini. Ini saya lupa nak bagi contoh dalam kelas hari tu. Ada sebab kenapa saya nak tunjuk dalam ni. Okey, yang ini 6 markah. Ada pelajar dia lain. Tapi sebab saya tengok dia punya pinggiran ni, iaitu sambungan dia betul, dia tidak dapat letak 5, 6 walaupun dia punya gambar berbeza dengan gambar yang saya lukis ni. Okey, faham tak yang nombor 1 ni kelas? Faham. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Ini soalan yang matrik semalam. Yang saya dah tunjuk sambungan untuk topik matrik. Okey, kita lihat okey, kalau minor okey, dia beri graf Z kan? Dia beri matrik Z. So kat sini dia kata cari minor Z 2, 3 bermakna dia mesti Doktor, ya? ada classmate cakap dia nak masuk tapi doktor tak approve. Oh sebab okey. So saya tak nampak ni kalau screen. Saya nak edit. Okay. Okey, saya sambung ya. Okey, so ini kalau soalan macam gini di mana dia suruh awak cari minor Z 2, 3. Okey, baris 2, lajur 3. So kita tengok yang mana nombornya baris kedua, lajur ketiga kelas. Nombor mana? Yang kat matrik ni, mana baris Negatif 6. nombor berapa? Dia Z 2, 3. Dia baris kedua kan? Lajur ketiga yang ini. Yang mana kedudukan dia? 7. Ya, nombor 7. Okey, nombor 7. 7. Okey, so bila nombor 7, macam saya cakap tadi, kita kena ignore pada lajur yang sama dan juga baris yang sama. Okey. Jadi kat sini, bila nak cari minor Z 2, 3 adalah awak kena ambil yang saya conteng ni. Iaitu dia adalah negatif 2, 3, negatif 5 dan juga 2. Ini minor. So kaedah dia sama macam nak cari penentu matrik 2 darab 2, iaitu pertama kita buat negatif 2 darab 2, okey, tolakkan dengan negatif 5 darab 3. Negatif 5 darab 3. Jadi jawapan awak ialah 19. Okey, untuk minor Z 2, 3, jawapannya ialah 19. Okey, faham Faham, betul faham. Okey, kita tengok pula yang nak cari mana yang kedua pula. Okey, minor yang kedua ialah dekat sini dia kata Z33. Z33 bermakna dia baris ketiga, lajur ketiga. Okey, baris ketiga, lajur ketiga berada pada nombor berapa kelas? 4. Okey, nombor 4 Okay, jadi saya akan contoh. Okey, saya akan contoh pada baris yang ketiga dan lajur yang ketiga. Jadi untuk Z 33 ialah kita keluarkan yang saya tak conteng juga, negatif 2, 3, negatif 6, negatif 2. Okey, jadi kita guna operasi darab negatif 2 darab negatif 2 tolak negatif 6 darab 3. So jawapan dia ialah kita akan dapat 22. Okey, dapat tak kelas? Dapat. Okey, so ini untuk minor. Okey, kita tengok pula, yang ni contoh saya ada kosongkan sebab nak buat contohnya ni. Okey, kita tengok pula yang ini, kalau soalan bekerja. Okey, cari matrik songsan menggunakan kaedah adjoint dan penentu. Ada soalan, kadang-kadang saya dah cakap matrik songsan guna kaedah adjoint dan penentu. Kalau soalan dia cuma cakap matrik songsan saja, dia tak bagi tahu guna apa, tetap menggunakan kaedah yang sama.
Okey, kalau keadaan join dan penentu, pertama adalah kita cari penentu dulu. Kita cari penentu metrik. Yang kedua, kita kena cari cofactor setiap satu semua item, dan seterusnya kita buat transposisi. Okey, sekali transposisi ni kita kena bahagikan dengan penentu. Ini adalah dia punya jawapan. Okey, kenapa kita kena cari penentu metrik dulu? Sebab saya cakap sekiranya penentu metrik jawapannya kosong, maka dia tidak ada metrik solusan. Jadi awak tak perlu nak buat step yang seterusnya. Tapi sekiranya ada nilai, maka dia ada metrik solusan, awak kena selesaikan semua. Okey, jadi cara pertama ialah kita kena cari dulu penentu metrik. Ada dua kaedah penentu metrik, ada dua kaedah. Okey, saya padam dulu. Doktor, sekali lagi. Apa dia? Yang mana? Kiaslah nak masuk. Oh, kenapa lambat ni semua? Sekejap Dia pergi solat isyak tadi, doktor. Oh, ya ke? Okey. Kita main yang kalau untuk cari apa tu metrik solusan, pertama adalah kita kena cari penentu metrik. Penentu metrik ialah ada dua cara. Okey, saya cuba tunjuk cara yang pertama, cara yang kedua. Cara pertama tu yang saya cakap semalam tu, awak kena tambah dua lajur kat belakang kan. Okey, kalau cara yang kedua pada saya lebih mudah. Okay, kita buat dulu cara yang kedua. Kita lihat pada baris pertama. Okey, kita cari penentu. Sama ada awak tulis penentu ataupun awak tulis silen Z macam ini. Ini simbol penentu Bila kita keluarkan baris pertama, negatif 2. Okay, kemudian kita buat macam ini, negatif 2 berada dekat baris pertama, lajur pertama kan. Jadi kita masukkan yang tak berconteng ni, negatif 2, 7, 4. Okay, dia kena tolak. Okay, kena tolak dengan, kita tengok yang nombor 2 pula. Okay, nombor 2 ialah ni, 3 3. So kita kena jangan ambil pada baris pertama, lajur yang kedua ni. So kita ambil yang ada ni, iaitu ialah negatif 7 dan 4. Okay, tambah. Dia memang kena tolak dulu, kemudian tambah yang ni pula. Okay, nombor 3 ni ialah nombor 5. Yang ni negatif 5. Okey, so kita ambil yang dia tak conteng ni. Itu negatif 6, negatif 5, negatif 2 dia. Okey, so kita cuba selesaikan dia. Okey, cuba selesaikan. Okey, kalau kita selesaikan, kejap cara dia adalah sama macam nak cari minor tu. Yang pertama kita keluarkan dulu negatif 2. Okey, saya suka buat macam ni supaya kita tak confuse. Negatif 2 darab 4 dapat negatif 8. So dia kena tolak 2 dan 7 dapat 14. Okey, tolak dengan negatif 3, yang ni negatif 3, buat nombor pertolongan. Negatif 6 darab 4 ialah negatif 24, tolak. Negatif 5 dan 7 dapat negatif 35. Okay, negatif 6 darab, tak padam sikit. Tak jelas. Tulis tadi. Okay, negatif 3, negatif 6 darab 4 dapat negatif 24. Okay. Kemudian kita nak tolakkan dengan negatif 5 darab 7, kita akan dapat negatif 35. Betul tak kelas ni? Okay. Negatif, positif dekat ni kan. Negatif, temperature. Sekejap tak soalan tadi. Okey, kemudian yang ini ialah kita kena tambah. Kita kena tambah dengan yang ini ialah kat sini dia kata negatif 5 kan. Jadi kita buang tambah ni, jadi tolak 5.
Okey, negatif 6 darab 2 kita akan dapat negatif 12 tolak. Negatif 2 darab negatif 2 kita akan dapat dia ialah negatif 5 darab negatif 2 kita akan dapat berapa ni kelas? 10 darab tambah 10. Sekejap saya cek dulu negatif 2 darab ni dapat 8, negatif 4 sepadan ni. Saya pun tak confuse juga ni kan. Okey, kita balik ni. Okey, negatif 2. Kita buat negatif 2 darabkan dengan 4 yang ini kemudian tolakkan dengan 2 darab 7 tolak 3. Okey, kita buat negatif 6 yang ini pula. Okey, negatif 6 darabkan dengan 4 tolakkan dengan negatif 5 darabkan dengan 7. Okey, tambah. Okey, yang ni negatif 5. Kita buat negatif 6 darab dengan 2 tolakkan dengan negatif 5 darabkan dengan negatif 2. Okey, yang ni saya dah cuba selesaikan tadi. Yang ni kita akan dapat 44. Ini kita akan dapat 33. Dan ini kita akan dapat ialah tolakkan dengan negatif 110. Okey, jadi bila kita tambah, jawapan ni kita akan dapat 11 tambah 110 bersama dengan 121. Ini untuk penentu metrik penentu metrik bagi soalan tadi. Yang ini adalah 2 markah. So bila dia ada nilai, maknanya awak kena terus selesaikan sebab maknanya dia ada nilai metrik songsang. Okey? Jadi kita kena selesaikan metrik bagi Z ni sebab dia ada nilai. Okey. Step yang kedua, bila kita dah cari penentu metrik, kita kena cari cofaktor 1 ke 1. Saya cuba salin dulu. Saya padam dulu. Okey, setakat ni faham tak kalau nak cari penentu metrik tadi? Kelas? Faham doktor? Setakat ni faham lagi doktor. InsyaAllah. Tak, saya cuba buka balik. Semua ada tak? Tengok macam baru 63 orang ni dia tak ada lagi kan? Jadi kalau ambil kehadiran yang soalan pun saya minta tak dapat lagi kehadiran. Okey, kita sambung. Kita lihat pula bila kita dah tahu dia ada penentu metrik ialah 121 kan? Penentu metrik tadi ialah 121. Kita kena selesaikan menggunakan kaedah cofaktor. Okey. So, kita cuba salin balik dulu. Saya cuba salin balik dulu. Metrik dia negatif 2, negatif 6, negatif 5, 3, negatif 2, 2, negatif 5, 7 dan 4. Okey, cofaktor ialah kita kena buat satu persatu. Yang pertama ialah okey, kita tengok yang pertama ni C11.
kisahlah nak buat C11 ke Z11 pun boleh. Okey, bermakna dia mesti berada pada baris pertama, lajur pertama Okey, kita kena start dengan negatif 1. Okey, kuasa baris tambah lajur. Okey, yang ni jadi kita tolak yang ini baris pertama dan lajur pertama. Jadi dia akan ada kat sini ialah negatif 2, 7, 4. Okey, jom kita selesaikan. Negatif 2 dan 4 dapat negatif 8, tolakkan dengan 14. Kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 22. Okey, tapi kena ingat dia kena ada negatif 1 kuasa 2 darab dengan negatif 22. Dapat berapa? Kalau gunakan kalkulator, jawapan dia ialah negatif 22. Macam saya cakap sekarang, tolong guna kalkulator yang ni Okey, yang ni dah. Kita pergi pula yang saya tulis ke ialah untuk baris pertama, lajur yang kedua yang ni. Okey, so Z baris pertama, lajur kedua. Negatif 1 tambah 2. Yang ini daripada mana datangnya? Kita tengok yang ni. Baris tambah lajur. So, dia adalah berada pada yang ini Negatif 6, negatif 5, 7, 4. Selesaikan negatif 1 kuasa 3. 3 ni sebab 1 tambah 2. So kita akan buat negatif 6 darab 4 dapat negatif 20. 4 tolak dengan negatif 35. Jawapannya ialah kita akan dapat negatif 11. Ini kita sudah guna kuasa negatif 1 kuasa 3 darabkan dengan 11, jawapannya ialah negatif 11. Watak jawapannya 11 je, tapi watak jawapannya kat sini 11 je. Tapi bila didarabkan dengan negatif 1 kuasa 3, dapat negatif 11. Okey. Ini tolong salin sambil dengar, sambil salin Z13 berada pada baris pertama, lajur yang ketiga. Okey, jadi kita letak negatif 1 tambah 3. Okey, jadi kat sini saya akan ambil ialah negatif 6, negatif 5, negatif 2. Okey, negatif 1 kuasa 4. Nanti kita akan dapat jawapan kat sini ialah negatif 12 tolakkan dengan 10. Okey, jawapan dia ialah kita akan dapat negatif 22. Okey, boleh kelas? Kakak ni ada soalan nak tanya? Okey. Untuk yang ni semua ada markah Setiap ni semua ada markahnya. Salah satu dia akan letak satu markah. Jangan nanti bila awak buat soalan latihan, awak terus buat jawapan. Awak tak ada buat yang ni. Ini ada markah dia. Contoh kalau macam awak kira ya? Saya nak tanya kalau contoh kalau yang contoh yang Z11 ni salah, dia ada berimpah yang Z12 ke 13. Dia akan apa? Apa ni? Kalau macam yang untuk yang sebelah ni contohlah kira-kira salah kan. So kalau bawah tu dia ada berimpah markah. Dia okey, kalau salah tu markah dia ada kurang sikit lah. Tapi bila ada langkah kerja, saya akan bagi markah. Pasal kenapa? Kena ada langkah kerja. Contoh kat sini kan, patut jawapan dia kita 22. Jadi awak buat jawapan 22. Kat situ kan dia ada kurang sikit markah lah. Ataupun contoh jawapannya dia kita 22, awak buat kat sini jawapan 10. Tapi bila pelajar dia ada buat jalan langkah kerja, dia ada markah langkah kerja ni. Jadi saya akan bagi satu markah. Contohnya sepatutnya yang ini, sepatutnya ini 2 markah kan. Tidak satu 2 markah. Tapi sekiranya contoh pelajar tersilap, saya akan bagi 1,5 markah ke. Tengok kepada langkah kerja. Kalau tidak ada langkah kerja, dia bagi jawapan dia salah pula tu. Kat situ dah ada effect lah markah dia. Ada orang nak masuk lagi kan? Sekejap Okay. Okey, ni tadi baru Z13. So kita dah selesai pada baris pertama So tips dia lah kita buat baris by baris supaya kita tak confuse yang mana satu dah buat, yang mana satu dah buat. So next adalah kita buat pada baris yang kedua pula. Okey, baris yang kedua. Okey, baris yang kedua kita nak buat baris kedua, lajur pertama. Okey.
Baris kedua laju pertama Z21 kita mesti letak negatif 1, 2 tambah 1. Okey, kemudian kat sini ialah yang ada 3, 2, negatif 5, 4. Okay, jadi selesaikan negatif 1 kuasa 3, 12 tolak dengan negatif 10. Okey, jawapan dia ialah akan dapat patutnya 32. Okey, tapi sebab dia kena darabkan dengan negatif 1 kuasa 3, akan dapatnya negatif 32. Okey, next Z22. Okey, negatif 1, 2 tambah 2 ialah negatif 2, negatif 5, negatif 5, 4. Sama dengan negatif 1 kuasa 4. Okey. Yang ini 2 dan 4 kita akan dapat negatif 8. Tolakkan dengan negatif 5 dan negatif 5 kita akan dapat 25. Okey, jadi jawapan dia kat sini ialah, silap yang ni tadi jawapannya ialah negatif 33. Ini negatif 33. Okey. Kemudian Z23, negatif 1, 2 tambah 3. Kita akan buat negatif 2, negatif 5, 3, 2. Okey. Negatif 1 kuasa 5. Negatif 4 tolakkan dengan negatif 15. So jawapan dia kita akan dapat negatif 11. Okey, ini selesai untuk baris kedua. Okey, ni kalau songsang ingat kita kena buat satu persatu. Okey, kemudian kita pergi pula untuk baris yang ketiga. Okey, baris yang ketiga Z31. Negatif 1, 3 tambah 1. 3, negatif 2, negatif 5, 7. Okey, selesaikan. Negatif 1 kuasa 4. 21 tolakkan dengan 10. Okey, kita akan dapat jawapannya ialah 11. Okey, Z32, negatif 1, 3 tambah 2. Negatif 2, negatif 6, negatif 5, 7. Okey, selesaikan. Negatif 1 kuasa 5. Negatif 14 tolakkan dengan 30. Okey, dapat jawapannya 44. Okey. Patut jawapannya ialah negatif 44, tapi sebab dia ada negatif 44 dapat negatif 1 kuasa 5, dapat jawapannya positif 44. Okey. Jangan lupa nanti hari ni guna kalkulator negatif 1 kuasa 5 darab 44 dapat sama ada positif ataupun negatif. Dia akan tentukan nilai kat sini lah. Okey, last kali Z33 kita akan buat negatif 1, 3 tambah 3. Okey, negatif 2, negatif 6, 3 tolak 2. Okey, so kita buat negatif 1 kuasa 6. Negatif 2 dan negatif 2 kita akan dapat 4. Tolakkan dengan negatif 6 darab 3 dapat negatif 18. Okey, so jawapan dia sepatutnya, jawapan dia kita akan dapat 22. Okey. Dah selesai cari cofactor semua ni, jadi kita pindahkan nilai baru dekat dalam matrik yang baru. Okey, macam tadi asal dia kan negatif 2, negatif 6, negatif 5, 3, negatif 2, 2, negatif 5, 7, 4 kan. So bila kita cari nilai cofactor tadi tu, kita kena pindahkan nilai cofactor menggantikan matrik yang lama. Jadi kita akan dapat tadi Z11 ialah negatif 22, negatif 11, negatif 22, negatif 32. Ini kenapa pentingnya awak kena tahu kedudukan baris dan laju. Sebab kalau awak tak letak tadi baris dan laju yang betul, awak akan tersilap kedudukan yang ini. Okey, so kita dah gantikan balik dengan cofactor masuk dalam ni. Okey. Tak siap lagi kebanyakan belajar kadang-kadang dia dah selesai sampai sini dia dah siap. Jadi ingat kalau matrik selesai kita kena transpose ke sini pula. Bermakna baris pertama dia akan jadi laju yang pertama. Negatif 22, negatif 11, negatif 22. Baris kedua dia akan jadi laju kedua. Okey, 11, negatif 32, negatif 33, negatif 33 dan negatif 11,
Dan baris ketiga jadi laju yang ketiga. Okey. 4, 4, 2, 2. Okey, dah siap transposisikan. Last step ialah kena bahagi dengan penentu kita yang tadi kan 1, 2, 1 kan. Penentu tadi kita dapat 1, 2, 1. Jadi kita kena bahagikan dengan semua 1 bahagi 1, 2, 1. Kita kena bahagikan semua. Macam saya cakap, jangan buat dalam bentuk perpuluhan, buat dalam pecahan. Jadi kita kena bahagikan satu persatu. Okey, negatif 22 bagi 1, 2, 1. Kita kecilkan, kita boleh kecilkan sama ada nak buat macam ni. Negatif 22 bahagi 1, 2, 1 kita kecilkan dengan sifir 2, kita akan dapat ialah negatif 2/11. Ni kecilkan, kalau boleh kecilkan, tapi tolong jangan bahagikan jadi perpuluhan. Okey, so kita kena selesaikan semua. Kalau tak boleh nak kecilkan, biar je jawapan di dalam macam tu, negatif 2/11. Yang ni boleh kecilkan lagi kan. Okey, per 1, 2, 1, 3, 2 bagi 1, 2, 1. Okey, kemudian yang ini ialah kita kecilkan 1/11. Jadi 11 kecilkan dengan 11, kita akan dapat 1/11. Kemudian ini kita akan dapat negatif 1/11, negatif 3/11, okey, 4/11. Ini kita akan dapat negatif 3/11. Okey, yang ni 11 per 1/21 kita akan dapat negatif 1/11 dan akhir sekali kita akan dapat 2/11. Ini adalah jawapan akhir awak kelas. Okey, ini. Yang ni macam mana dapat 11 ni kita kecilkan. Contohnya 44 ni patutnya ialah 44/1/1. Kita kecilkan dengan sifir berapa ni? Dengan sifir 11 kita akan dapat 4/11. Jadi kita letak atas ni. Okey. Okey, faham tak kelas metrik Shengson ni? Faham sempat salin tak? Faham kan? Okay, so kalau faham, yang ini kita pergi yang dekat contoh soalan terakhir tahun lepas. Masih lagi metrik tapi adalah petua Kramer. Yang semalam tu saya sempat cover last. Okay, petua Kramer. Okay, soalan kalau dia kata terjemahkan jadual di atas dalam bentuk metrik EXB, dia bagi satu markah je sebab senang je jawapannya. Pertama kita ubah dalam bentuk metrik 5, 4, 5, 8, 6, 9, 5, 6, 7. Okay. Kemudian kita buatlah X1, X2, X3. Kenapa buat X1, X2, X3? Sebab soalan dia kata nak nilai X1, X2 dan X3. Dan sama dengan kita letak jawapan akhir 36, 30, 40. Okey, yang ini satu markah. Sebab terus salin kan. Kita dapat satu markah. Yang the next sini adalah 10 markah di mana nilai setiap satu ni adalah 3 markah. Dan penentu metrik nilainya 1 markah. Okey, petua Kramer sama macam metrik Shengson, wajib kena cari penentu metrik dulu. Okey, pertama kita cari penentu metrik. Faham tak tulisan ni? Okey, kita cari penentu. Kalau tulis digital tu sikit. Okey, penentu. Okey, tadi kan bila metrik Shengson saya guna kaedah kedua kan. So ini saya cuba nak guna kaedah yang pertama. Kita cek penentu metrik keberat juga. Okey. Kita buat 5, 4, 5, 8, 6, 9, 5, 6, 7. So kita akan buat satu persatu lah. 5 dan 6 dan 7. Kita buat 5 darab 6 darab 7 tambah. Okey, untuk baris pertama kita kena tambah. Yang ni kita tak ada kawan kan, so kita kena tambah laju pertama, jadikan laju yang seterusnya 5, 4, 5. Nilai yang sama. Okey, so kita buat tambah 8 darab 6 darab 5 tambah yang ini pula 5 darab 4. Dia tak cukup lagi kan, kita tambah laju yang kedua ke belakang.
869. Tambahkan dengan 549. Okay. Cukup dah selesai 3 depan ni. Stop. Kemudian kita tolak dengan ini. Kita naikkan ke atas. Okay. 5. Okay, darab 6. Darabkan dengan 5. Tolak. Yang gini pula. 9. Darabkan dengan 6. Darabkan dengan 5. Okay. Tolak. Yang ni last sekali. Okay. 7. Darab 4. Darab 8. Okey, cuba kita selesaikan. Yang ini kita akan dapat nilai dia ialah 210. Tolong bawa kalkulator exam nanti. Okey, awak tak sempat kalau tak ada kalkulator nak kira manual. Kita tambahkan dengan ini, kita akan dapat 240. Tambah yang ini 180 tolak. Yang ini ialah 150 tolak 270 tolak 224. Jawapannya ialah negatif 14. Okay. So penentu metrik untuk soalan Putu Kramer ni ialah negatif 14. Tapi tak selesai lagi, tak settle lagi Sekarang soalan dia cakap tadi ialah dia minta awak untuk cari X1, X2 dan X3. Okay, jadi kita cuba cari X1 dulu. Okay, ini dah siap salin kan? Saya padam dulu. Nanti cuba buat sendiri Okey, tolong bagi bila jawab soalan final, soalan ujian, sila sertakan langkah kerja. Sebab bila ada langkah kerja tu dia membantu awak untuk dapatkan markah. Sebab kalau matematik ni kita tahu kadang-kadang tersilap kira sedikit dia akan efek jawapan kan. So kalau ada langkah kerja tu saya tahu awak nak buat langkah kerja awak betul, cuma ada kesilapan jawapan sedikit, kita akan ada markah lah. Ada markah belas kesan. Saya tak zalim bila makin saya okey je, tapi kalau memang jawapan tu memang tak boleh nak tolong langsung, saya tak boleh nak tolong lah. Okey, so pertama ialah kita nak cari nilai X1. Macam saya cakap semalam, Putu Kramer, kalau X1 bermakna kita hanya sentuh, kita hanya ubah pada laju pertama je. Kita ubah dengan apa? Kita masukkan nilai belakang ni, kita letak kat depan. Okey, kita akan buat 3, 6, 30, 40. Laju kedua, laju ketiga kita tekan 8, 6, 9, 5, 6, 7. Okay. Jadi kita dah cari penentu metrik dapat negatif 14 kan? Ini penentu metrik dia kena bahagikan dengan negatif 14. So kita kena selesaikan. Kita guna kaedah cari penentu metrik 3/3 langkah kedua. Okey, jangan nak buat tambah laju. Yang ini tak sesuai. Yang ini tak sesuai kalau nak tambah laju. Kalau kaedah Putu Kramer, langkah seterusnya awak adalah kena cari penentu metrik langkah yang kedua tu. Pertama adalah awak keluarkan baris pertama, 36 ni kan. Kemudian kita tak boleh letak pada baris dan laju sama. Sebab itu ialah yang ini 6, 9, 6, 7. Okay. Tolak. Dia mesti tolakkan dengan yang ini pula. Ambil baris pertama, laju kedua 8. So kita kena ambil ini 30, 40, 6, 7. Okay. Tambah. Tambah ni pelajar kadang-kadang tersilap. Kejap tambah, kejap tolak. So kena ni tolak dulu baru tambah. So 5 ni pula 5. Okay. So jangan ambil pada baris dan laju yang sama. So kita letak 30, 40, 6, 9. Bahagi negatif 14. Jangan lupa. Okay. So bila kita buat nanti yang ini okay, yang ini jawapan dia ialah 36. Okay. 42 tolak 45. Di mana datang 42 ni? 6/7. 42 tolak 6/9. 45. 6/9, 45. 54. Sorry. 54. Okey, tolak. Negatif 8. Okey, 30 darab 7. Dapat 2, 1, 0.
40/6. Jadi ini 40/6 ialah 240. Tambah ni 5. 30/9 ialah 270 tolak 40/6. 240. Okey. Bahagi dengan negatif 14. Okey, setakat ni dapat tak ke ajar laju? Kalau laju bagi tahu Dapat tak kelas? Dapat. Dapat. Kemudian selesaikan. Yang ini awak akan dapat nilai untuk X1 ialah jawapan dia ialah 3. Ini awak selesaikan, awak akan dapat jawapan dia 3. Okey. So seterusnya kita buat untuk X2 pula. Ni X1 kan. So kita buat untuk X2. Okey, X2 ialah kita ubah pada laju yang kedua je. Jadi kita letak jawapan last tadi dekat 2 kita ubah. 36, 30, 40. Dan laju pertama dan laju ketiga ni kita kekalkan dengan metrik yang asal. So bahagikan dengan negatif 14. Okay, sama dengan kita ambil baris pertama dari kelas 5, 30, 6, 47. Tak, okey. 36, 4, 5, 6, 7. Tambah, buat yang last. 5, tambah 4, 5. 45, 30, 40. 30, 40. Bahagi dengan negatif 14. Okey, so kita dapat 5, 2, 1, 0 tolak 2, 40 tolak 36, 28 tolak 30 tambah 5, 160 tolakkan dengan 150 bahagi negatif 14. Jawapan awak akan dapat X2 bersamaan dengan 2. Okay. Dan kemudian terakhir sekali ialah kita kena buat untuk X3. Okey, untuk X3 sebab 3 maka kita hanya ubah pada laju yang ketiga, iaitu 36, 30, 40. Laju pertama dan laju kedua kita kekalkan. Masih lagi guna kaedah yang sama. Okey, kita guna pada baris pertama je. Kita nak ini 6, 9, 30, 40 tolak 8. Okey, ambil 45 30, 40 tambah okey 36. Ni sebab tak cukup kan, jangan buat ke bawah pula. Ni sebab tak cukup ni. Kita kena 4, 5, 6, 9. Okey, bahagi semua ni dengan negatif 14. Kita akan dapat 5, okey, 240 tolak 270 tolak 8, 160 ditolakkan dengan 150 tambah 36. Okey, 36 49 dapat 36 tolak 30 bahagikan dengan negatif 14. Maka jawapan akhir awak X3 ialah bersamaan dengan negatif 14 bahagi dengan negatif 14. Negatif 14 bahagikan dengan negatif 14, jawapan awak ialah 1. Okey. Jadi jawapan untuk X3 ialah 1. Ini semua adalah 10 markah. Maknanya X1 3 markah, X2 3 markah, X3 3 markah, aritmetik 1 markah. Okey, itu antara contoh yang the latest soalan final. Video betul-betul lah yang saya masukkan topik metrik. Okey, boleh? Dapat tak? Dapat faham
Ya, apa dia? Awak semua ada tak salinan soalan final ni? Tadi doktor. Tak ada. Tak ada? Oh, okey. Ada doktor. Ada? Kalau agree ya, tu kalau tu kan. Tak boleh saya cuba share dalam group lain, saya bagi dalam auto. Okay. So, untuk ni sekejap saya nak masuk sedikit. Ada soalan tak nak tanya sebelum saya masuk ke new topic? Tapi sebenarnya kan, untuk topik mentik ni saya ada record dan saya ada masukkan dalam YouTube dan saya ada bagi link dalam outer. Dalam outer, dia dah bagi nota topik mentik dan juga saya ada bagi link YouTube. Jadi contoh, awak boleh malam ni, esok awak boleh study tengok balik video tu dengan tadi pun tak ada masalah. Cuba study balik. So the next class kita boleh buat latihan soalan final lah. Jangan awak tak study pula.